sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan tentang isu penderaan masa kini. Saya Nurul Syawani binti Zakaria, 19 DMC 18F 2010. Nama saya Daniel Zulkifli, kad menteri 19 DMC 18F 2004. Nama saya Muhammad Zikri Zulkarnain bin Basuki. Nombor pendaftaran saya 19 DMC 18F 2024. Nama saya Muhammad Iman Syafiq bin Roslan, 19 DMC 18F 2014. Penderaan psikologi dan emosi. Penderaan psikologi dan emosi adalah melibatkan perasaan wanita dan keupayaan beliau untuk mengawal kehidupan sendiri. Contoh penderaan bentuk psikologi dan emosi ialah dengan mengugut, menyumpah, sengaja menimbulkan kemarahan, menghina atau memalukan wanita tersebut di hadapan kawan-kawannya atau menjatuhkan maruahnya sehingga meninggalkan kesan buruk. Ianya sama seperti kecederaan fizikal kerana membahayakan nilai harga diri dan perasaan wanita tersebut. Punca penderaan psikologi dan emosi adalah tekanan ibu bapa, perbalahan antara ahli keluarga, perkahwinan yang tidak sah, sikap luar biasa terhadap seks, ibu bapa yang ketagih dadah dan kaki judi. Kesan psikologi dan emosi pula adalah rendah diri, kebimbangan dan tekanan, masalah tidur, kesunyian, idea bunuh diri, kemurungan dan gangguan psikosomatik. Maksud penderaan seksual. Penderaan seksual adalah apabila seorang kanak-kanak atau remaja digunakan untuk mencapai kepuasan seks. Kerap kali kanak-kanak atau remaja tidak faham akan situasi ini dan tidak dapat menghalang atau mengelak daripada situasi tersebut. Penderaan seksual selalu berkait dengan salah guna kuasa, kepercayaan dan bertanggungjawab oleh pendera. Contoh penderaan seksual adalah seperti kelakuan yang tidak senonoh, tidak sopan, pornografi dan sentuhan payudara. Kesan penderaan seksual seperti dicabut kehormatan, dirogol, gangguan emosi, kemurungan dan suka menyendiri. Maksud penderaan fizikal. Penderaan fizikal adalah sebarang tindakan yang disengajakan kecederaan atau trauma kepada orang lain atau haiwan melalui hubungan badan. Dalam kebanyakan kes, kanak-kanak adalah mangsa penderaan fizikal, tetapi orang dewasa juga boleh menjadi mangsa seperti dalam kasus keganasan rumah tangga atau pencerobohan di tempat kerja. Istilah alternatif yang kadang-kadang digunakan termasuk serangan fizikal atau keganasan fizikal dan mungkin juga merangkumi gangguan seksual. Penganiayaan fizikal mungkin melibatkan lebih daripada satu penyalahguna dan lebih daripada satu mangsa. Punca penderaan fizikal. Banyak ibu bapa yang kasar dan lalai tidak banyak memberi pendarahan kepada model dan sokongan ibu bapa yang positif. Selalunya terdapat tekanan yang lebih tinggi dalam persekitaran keluarga. Seterusnya, gangguan perprosesan maklumat boleh menyebabkan ibu bapa yang menganiaya salah faham atau salah melabel tingkah laku anak mereka. Akhir sekali, sering terdapat kekurangan kesedaran atau pemahaman mengenai harapan yang sesuai dengan perkembangan. Kesan penderaan fizikal. Kecacatan anggota badan. Nombor 2, kecederaan otak. Nombor 3, keretakan tulang. Nombor 4, meninggalkan kesan-kesan di tubuh badan. Akhir sekali, mengalami masalah emosi. Penyampaian adalah pengenaan kanak-kanak yang bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak dengan tujuan mencederakan. Ini termasuk penderaan kepada bayi mampu menyebabkan sindrom mengancam bayi. Penderaan kanak-kanak secara fizikal merupakan sesuatu yang kejam yang dilakukan oleh dewasa dengan tujuan menyakiti kanak-kanak agar kanak-kanak tersebut patuh atau pendera tersebut mengalami masalah mental ataupun disebabkan bagi memuaskan diri mereka secara psikologi. Punca penderaan pengabaian. Penderaan sering berlaku apabila ibu bapa kurang mendapat sokongan sosial seperti mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah.
apabila suasana persekitaran adalah tidak stabil, apabila ibu merupakan penjaga tunggal, juga apabila tidak adanya tempat penjagaan anak. Okey, kesan penderaan pengabaian. Yang pertama adalah mengganggu proses perkembangan. Nombor 2, kesan terhadap tingkah laku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syawani Zakaria bersama anda selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Kemarahan yang sukar digambarkan, ketakutan menghantui benak fikiran, kecelaruan dalam menentukan arah hidup, kesedihan yang tidak pasti di mana penghujungnya. Itulah mungkin sejuta rasa terpendam dalam jiwa mangsa dera. Sesiapa sahaja yang menatap kes penderaan di media pasti tersentuh jiwa, pembacaan terhenti seketika atau tidak mampu diteruskan lagi. Dek sadisnya perbuatan di luar batas peri kemanusiaan, sama ada dilakukan oleh bapa, ibu atau penjaga. Wartawan Naimi Melissa membongkar isu ini bersama pasukan polis Bukit Aman Kuala Lumpur. Saksikan laporannya. Sekarang kita berada di Pusat Lindungan Wanita bersama dengan saya, adik kita di depan ni. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang asal umur adik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Mariam. Saya asal dari Johor. Umur saya 18 tahun. Ada peristiwa di mana hari ini kita bercerita tentang penderaan seksual, di mana penderaan seksual yang telah dialami oleh adik ini sendiri. Kalau adik tak keberatan, boleh tak adik kongsikan bila kali pertama adik didera dan siapa sebenarnya yang mendera adik dan bagaimana adik didera? Waktu saya kecil, saya rapat dengan kakak saya dan dengan abang kakak saya. Awak berapa orang adik-beradik? Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak terakhir. Kakak saya sulung. Lepas kakak saya sama belajar, saya berdua dengan anak saya. Ibu saya pula kadang-kadang tak balik rumah, kerja. Maaf tanya, ibu awak kerja apa sampai tak balik rumah? Ibu saya bekerja sebagai pelacur. Oh, pelacur. Maaf saya dah topik. Berapa lama dah ibu awak kerja dan macam mana pula boleh terjebak dengan pekerjaan macam tu? Lepas sebulan kakak saya pergi sama belajar, ibu saya terus kerja sebagai pelacur sebab masa tu ibu saya stres. Sebab ialah Alim tak ada tamu yang berubah. Okey, teruskan dengan kisah awak. Pertama kali saya merasai pengalaman tu masa saya tengah tengok TV. Tiba-tiba abang saya datang rapat dengan saya dan tunjukkan beberapa saksi kat saya. Masa tu saya dah rasa pelik dah, tapi saya layan je. Tiba-tiba tangan abang melayak atas badan saya senyum-senyum. Masya Allah. Mesti awak ketakutan sangat masa tu. Lepas dia senyum tu awak buat apa? Saya terus masuk bilik sebab terkejut atas perbuatan abang saya. Tak lama lepas tu, ibu saya balik. Bila ibu saya balik, saya duduk dekat ibu saya yang abang kandung saya sendiri buat macam tu. Tapi malangnya, ibu saya tak percayakan saya. Ibu saya cakap saya merepek. Sedih saya dengan ibu sendiri tak percayakan anak dia. Sabar ya Mariam. Apa yang awak buat lepas tu? Saya letakkan untuk saya sendiri di pusat perlindungan wanita di Johor sebab saya dah tak ada tempat bergantung. Saya dah tak tahu nak buat apa. Tapi lama-kelamaan, saya dah okey dah. Saya lebih rela duduk di sini berbanding duduk di rumah yang penuh ketakutan. Saya setuju dengan keputusan awak Mariam. Daripada kita jadi tempat puaskan nafsu, lebih baik kita duduk dalam pusat lindungan wanita ni. Terima kasih Mariam kerana sudi bercerita mengenai kenangan pahit dan tak dapat dilupakan. Begitulah kehidupan. Perhubungan antara keluarga renggang akibat manusia yang bertopengkan haiwan. Sekian, terima kasih.
Kami terus komited membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa. Dan bagi anda penonton kami, jangan lupa untuk amalkan norma baharu di mana saja anda berada. Sekian sahaja daripada kami, hingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Nurul Syawani Zakaria mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padam.